Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Ini satu kejutan paling besar untuk pembangkang, untuk Perikatan Nasional. Satu kejutan yang besar untuk Muhyiddin Yassin sebagai pengurus IPN, untuk Hamzah sebagai ketua pembangkang, Hadi Awang sebagai presiden PAS, dan Tun Mahathir yang kita lihat begitu usianya yang sudah 100 tahun. Saya agak terkejut lah lihat Tun Mahathir mengikuti himpunan Turun Anwar. Oke, selepas nama-nama besar di dalam politik ini yang mengikuti himpunan Turun Anwar, apa yang berlaku kepada mereka? Apa yang berlaku kepada Mahathir dan kepada Muhyiddin Yassin dan kepada mereka semua ini? Saudara-saudara, rupanya himpunan ini adalah himpunan terdesak, tidak bermaruah dan gagal dari PAS Perikatan Nasional. Saya mendapat maklumat ini daripada Harapan Daily bertarik 25 Julai, walaupun sebelum himpunan, tapi dah ada pandangan bahwa himpunan ini sia-sia. Oke, sebelum saya teruskan kepada isu kita yang paling panas hari ini, saya nak kongsi, saya nak perkenalkan kepada Anda. Ini adalah berita baik untuk Anda di luar sana yang sedang mengalami apapun juga jenis penyakit. Saya tidak tahu Anda mengalami penyakit melibatkan hati, jantung, paru-paru, buah pinggang, penyakit bahagian perut, 3 serangkai kolesterol, darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Saya tidak tahu apa penyakit yang Anda alami, tetapi ini adalah jawaban untuk ikhtiar menjalani kehidupan yang lebih sehat dengan menjaga imun badan kita. Produk ini adalah terapi imun molekul bijak untuk mendidik sistem imun badan jadi bijaksana, menjadikan imun badan kita kuat, menjadikan imun badan kita bijak dan seimbang untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, himpunan terdesak, tidak bermaruah, dan gagal dari PAS PN. Pada 26 Julai, PN yang diterajui PAS dan disokong bersatu bersekongkol untuk menganjurkan sebuah himpunan yang dinamakan Turun Anwar. Kononnya atas nama rakyat dan desakan NGO, mereka menyeru rakyat menyertai aksi jalanan bagi mendesak PM Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak jawatan. Namun realitinya, himpunan ini adalah satu bentuk tindakan paling tidak bermaruah, paling dangkal, serta tidak mempunyai nilai moral dan politik yang tinggi. Apatah lagi dalam konteks demokrasi berparlimen yang matang. Oke, ini yang kita nak dengar. Sebenarnya apa yang terjadi kepada ahli-ahli parlimen pembangkang yang mengikuti himpunan Turun Anwar ini? Adakah mereka berisiko untuk kalah pada PR16 nanti? Karena kalau mereka betul-betul himpunan ini menjadikan mereka tidak bermaruah, layak-layak mereka untuk menjadi calon menjadi ahli parlimen. Nah, pertama, sistem parlimen dibakul sampahkan PAS PN. Malaysia sebuah negara demokrasi berparlimen. Dalam sistem ini, parlimen adalah medan utama untuk menguji keabsahan kerajaan, termasuk dengan cara mengusulkan undi tidak percaya. Sepanjang beberapa sesi parlimen, pembangkang yaitu PAS PN langsung tidak menggunakan ruang ini untuk mencabar kepimpinan PM secara sah dan demokratik. Sekiranya benar, PN PAS mendakwa kerajaan ini lemah, tidak mampu memulihkan ekonomi, dan menyusahkan rakyat, kenapa mereka tidak berani mengusulkan undi tidak percaya di parlimen? Atau sekurang-kurangnya mengemukakan kertas putih ekonomi alternatif bagi menunjukkan keupayaan mereka sebagai kerajaan menunggu. Jawabannya mudah. Mereka tidak punya kekuatan moral, intelektual, dan politik untuk memimpin negara. Kedua, Turun Anwar, himpunan yang ditaja kekecewaan dan dendam politik. Kenyataan Hamzah Zainuddin bahwa kononnya rakyat dan NGO mendesak himpunan ini adalah pembohongan politik. Rakyat mana? NGO mana? Seterusnya, prestasi ekonomi semasa Malaysia pertengahan 2025, fakta dan data sahih. Sekiranya naratif pembangkang kononnya rakyat sengsara dan ekonomi hancur mahu diyakini, maka kita harus menilainya berasaskan data ekonomi yang sah dan terkini. Seterusnya, rakyat
Bersama Malaysia Madani, bukan PAS PN. Jadi tuan-tuan, itu adalah kenyataan bahwa himpunan ini adalah himpunan terdesak, tidak bermarwah dan gagal dari PAS PN. Agak-agaknya adakah mereka semua ini nak turunkan Anwar? Mereka semua tidak menghormati demokrasi berparlimen. Dan mana-mana ahli parlimen yang terlibat di dalam himpunan ini, adakah mereka berisiko untuk hilang jawatan ataupun digantung? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, himpunan turun Anwar menjadi salah satu isu yang paling panas baru-baru ini. Jawabannya, adakah Anwar turun dan siapa yang nak dinaikkan? Persoalannya. Jadi persoalan yang utama adalah kalau Anwar turun, siapa yang nak naik? Dan adakah himpunan ini ada kesan yang buruk kepada Anwar? Adakah Anwar benar-benar turun? Adakah Anwar benar-benar letak jawatan? Adakah Muhyiddin Yassin akan mengangkat sumpah jadi PM? Hadi Awang mengangkat sumpah jadi PM? Ataupun Tun Mahathir? Ataupun Hamzah Zainuddin? Oke, saudara-saudara, rupanya satu berita buruk untuk pembangkang setelah himpunan turun Anwar ini dilakukan. Tapi sebelum saya nak sampaikan kepada Anda, surat cinta Madani menjawab 9 isu pembangkang. Saya nak perkenalkan kepada Anda, ini adalah berita baik untuk Anda di luar sana yang sedang mengalami apapun juga jenis penyakit. Penyakit melibatkan jantung, melibatkan paru-paru, hati, usus, penyakit melibatkan penglihatan, penyakit melibatkan luaran, apapun masalah, apapun jenis penyakit, 3 serangka yang kita biasa dengar, Anda boleh memakan produk ini, terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, PN lagi mahu fitnah. Surat cinta Madani jawab 9 isu pembangkang. 1. Surat cinta akan diserahkan kepada PN Negeri Sembilan sebagai respon terhadap beberapa dakwaan yang tidak berasas dibangkitkan oleh blok pembangkang itu. Menerusi hebahan serta tanda pagar kekal Anwar itu, serahan memorandum tersebut akan berlangsung di pejabat PN negeri itu di Putra Nilai pada jam 5 petang. Memorandum daripada Sekretariat Belia Pertiwi itu menjawab dan memperbetulkan 9 dakwaan tidak berasas daripada pihak pembangkang terhadap kerajaan Madani. Selain itu, kumpulan penyokong kerajaan menyatakan pendirian rakyat yang menolak politik fitnah dan perpecahan. Dalam masa sama, memorandum itu menegaskan komitmen kerajaan Madani dalam membangunkan negeri dan negara secara inklusif dan progresif. Kepada semua penyokong dan pendukung kerajaan Madani, ayo hadir bersama menunjukkan solidariti dan suara rakyat yang waras menurut jemputan terbuka itu. Nah, tuan-tuan dan puan, PN lagi mau fitnah. Surat cinta Madani jawab 9 isu pembangkang. Jadi, apa yang berlaku kepada pembangkang selepas ini? Kita nantikan saja. Adakah Anwar turun? Jawabannya adalah tidak. Nah, jadi kalau Anwar turun pun siapa yang nak naik? Nah, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?